وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما أما بعد. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah melepasi hari pertama daripada Zulhijjah. Malam ni malam yang kedua, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala menyampaikan kita sampai kepada hari yang ke-10 untuk kita memperbanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan orang yang berpuasa pada hari ini Allah Taala menerima puasanya sebagai ibadat yang makbul, insya-Allah, dengan ibadat-ibadat yang lain yang dilakukan daripada 1 Zulhijjah sehingga kepada 10 Zulhijjah. Kita menyambung lagi bicara kita pada fasal yang kelima, muka surat 73, syarat istinja menggunakan batu. Faslun, syurutul ijza'il hajari thamaniyatun, an yakuna bisalasati ahjarin wa an yunqiyal mahall wa an la yajiffal najas wa an la yantaqil wa la yatra'a alaihi akhar wa la yujawizu safhatahu wa hashafatahu wa alla yusibahu ma'un wa an takuna al-ahjaru tahiratan. Syarat-syarat sah beristinja. Jadi orang yang bila dia berqada hajat, sama ada hadas kecil atau hadas besar, maka wajib kepada dia itu beristinja. Jadi kita dah menerangkan alat-alat untuk beristinja ni, sama ada air atau batu ataupun sesuatu yang kesat yang boleh menghilangkan ain najis itu sendiri. Telah kita sentuh pada perkara yang telah lalu. Maka disebutkan istinja dari segi bahasa iaitu terputus. Itu dari segi bahasa. Dari segi syarak bermaksud menghilangkan najis yang keluar daripada kubul atau dubur, sama ada depan ataupun belakang, sama ada dengan buang air kecil atau air besar, sama ada menggunakan air atau lain-lain termasuk batu, daun kering, kertas tisu. Itu maknanya semua alat-alat yang boleh, yang dipandang dari sudut syarak adalah merupakan sesuatu yang sah untuk digunakan sebagai alat istinja, lain daripada air yang kita sedia maklum. Sekiranya alat-alat yang nak digunakan dia suci, tisu tu dia suci, tak ada kena najis, batu tu tak kena najis, maka hukumnya semua adalah diharuskan ganti daripada kalau air tak ada atau air ada tapi tak boleh digunakan dengan sebab untuk keperluan hajat ni, kerana untuk makan, minum. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni kita kena faham. Dalam keadaan darurat kita pergi ke mana-mana, musafir, pergi masuk hutan memburu di tengah padang pasir contohnya, tiba-tiba waktu musim di Arafah air tak ada, maka inilah dia
pentingnya ilmu tu untuk belajar, nak menyelesaikan masalah hukum-hukum yang bersangkutan dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, maka hukum istinja itu dia kata yang pertama wajib. Jika dengan kencing ataupun buang air besar, buang air kecil, buang air besar, atau keluar benda yang najis dalam keadaan basah seperti darah dan sebagainya. Jadi hukumnya pertama, istinja ni jadi wajib, kan? Keluar salah satu daripada dua jalan, kubul ataupun dubur, sama ada basah ataupun kering, maka hukumnya wajib beristinja. Wajib, itu yang pertama. Yang keduanya sunat. Istinja ni jadi sunat hukumnya. Jika sesuatu yang keluar daripada kemaluan adalah benda yang najis tapi tidak mengotorkan, seperti mana ulat. Dia keluar. Mana? Jadi adakah benda ni gharib, dia nawadir dan sebagainya? Makna kalau dia sebut dalam hukum tu benda yang tidak mustahil berlaku. Keluar, kalau contohnya keluar, maknanya ulat daripada kemaluan. Jadi hukumnya macam mana? Dia bukan dengan sebab benda ni adalah yang najis tapi dia tak mengotorkan. Maka hukumnya sunat dari sudut istinja tadi. Ini disebutkan. Dan yang ketiganya harus, iaitu mubah. Disebabkan keluar peluh di bahagian punggung. Punggung kita ni basah, kan? Dengan sebab peluh, sehingga dia menerbitkan sesuatu yang tidak selesa ataupun bau dan sebagainya, maka hukumnya mubah. Sebab dia bukan keluar daripada salah satu daripada dua jalan. Okey tuan-tuan. Yang ketiganya makruh. Makruh istinja. Orang buang angin, kentut tak? Kalau kentut je pergi istinja. Tak? Kecuali kalau istinja tu mengeluarkan najis. Contohnya, dia terkentut sama dengan buang air besar kali. Itu lainlah. Kan? Jadi tuan-tuan, jangan ada orang buat fatwa siapa yang kentut kena istinja. Gamat kita. Macam-macam hari ni macam-macam hukum ada tuan-tuan. Macam-macam hukum orang keluar kan. Dan haram istinja dengan sebab dikata air daripada ghashab, iaitu rampasan. Jadi menggunakan air rampasan tak boleh. Sebab tu dia bukan milik. Dan khilaf aula istinja dengan air zam-zam. Makna dalam menggunakan air zam-zam untuk berstinja ni, maka khilaf aula, lebih baik jangan buat. Sebab air zam-zam ni termasuk air yang dimuliakan, air yang disucikan. Kan? Tu kena faham tuan-tuan. Kecuali kalau darurah. Darurah ni maksudnya tak ada. Kan? Ad-daruratu tajlibut taisir. Bila berlakunya darurah, maka diberikan keringanan. Yang asalnya semua darurah ni tuan-tuan, yang asalnya hukumnya tak boleh, bila berlaku darurah maka diberi ringan. Hukum maknanya khinzir. Khinzir ni memang haram makan, tapi darurah kerana tak ada makanan pada waktu itu, kan? Tak makan mati, ambil khinzir tu, jangan buat cecah kicap pula, kan? Tuan-tuan, ambil khinzir, potong elok-elok, buat cecah kicap, kan? Kicap ada kicap tamim, buat cecah, habis ekor. Itu bukan darurah tuan-tuan, kan? Jadi tuan-tuan kena ingat tau, kan? Ni maksud darurah ni ialah untuk melepaskan hajiat dia. Hajiat, kerana hajiat tak makan boleh membawa kepada maut, mudarat pada hukum. Jadi pada waktu itu diharuskan. Kaedah usul fiqahnya ad-daruratu tajlibut taisir. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Yang seterusnya hukum-hukum istinja ni. Yang pertama orang yang beristinja lah. Tu hukum orang beristinja. Apa yang diistinjakan, iaitu apa yang dibasuh, iaitu najis dia, ataupun tempat yang diistinjakan, kemudian alat beristinja. Ni adalah rukun lah. Ni semua kita sedia faham kan. Orang yang beristinja ni ialah orang tu sendiri kan. Ni dia punya rukun-rukun dia. Alat istinja ialah untuk beristinja dengan air atau batu atau benda yang sepertinya daripada benda yang beku, suci, dan bukan daripada benda yang dihormati. Maksud benda yang dihormati apa? Contohnya roti. Roti ni kan dia kesat kan, roti ni suci. Kenapa tidak boleh menggunakan roti untuk istinja contohnya? Kan permukaan dia tu kan kesat. Kalau kita sapu boleh menghilangkan sesuatu. Tetapi oleh kerana roti ni adalah sesuatu yang suci yang dimakan, maka dengan sebab itu tak boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Contohnya kertas. Kertas asalnya dia tak ada jadi masalah. Tetapi apabila ditulis di dalamnya ayat Quran, maka kertas yang tadi dia tak ada apa masalah tadi gunanya, maka dia akan menjadi suci. Dia akan menjadi haram dipegang. Dia akan maknanya tidak boleh digunakan untuk najis. Kiranya tadi yang ditulis ayat Quran, maka orang yang nak membaca ketika mana haid, hadas besar tak boleh. Asalnya kalau dia kertas kosong dia tak ada nilai. Kan? Quran tu. Asal kalau di kertas kosong dia tak ada nilai. Tapi bila tercatatnya ayat Quran pada dia, pada waktu itulah nilai dia tu. Kedudukan dia, dia punya hukumnya berubah daripada sentuh tadi tak ada apa-apa masalah kalau dia hanya kertas saja, tapi nak menyentuh kalau tak ada wuduk maka tak boleh sentuh. Hukum nak membaca asalnya kertas tu dia tak ada jadi masalah, tapi bila dicatat ayat Quran, orang yang hadas besar tak boleh baca. Jadi tuan-tuan tengok ini nisbah kepada itu. Jadi maknanya kertas yang kalau dah asalnya dia kosong tak ada masalah, tapi bila dicatat dalamnya hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran, atau ada tercatat padanya nama-nama Allah ataupun nama-nama Rasul, maka pada waktu itu dia jadi mulia, tak boleh guna dah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak boleh menggunakan benda yang cair seperti air mawar dan cuka. Untuk beristinja tak boleh guna air ni. Yang keduanya benda yang kena najis atau tahi unta yang telah kering, pun tak boleh juga. Kerana tahi unta ni kalau dia kering pun hukumnya masih najis lagi. Kalau dibasah balik dia tetap dia jadi najis juga, kan? Kalau dia kering tadi pun sama juga kan hukumnya. Dan benda yang tidak boleh menanggalkan najis seperti tanah yang hancur, debu lah, tak boleh nak guna. Macam mana nak guna debu untuk beristinja, kan? Seterusnya benda yang licin seperti buluh, kertas plastik, atau benda yang dihormati seperti makanan manusia seumpama roti kering yang tidak menjadi arang, atau makanan jin seperti tulang walaupun telah hangus. Makanan binatang seperti rumput kering boleh diguna untuk beristinja. Jadi sesuatu benda yang dihormati, termasuk tulang korban kan, kita guna untuk istinja. Sedangkan dia tu ada makanan daripada jin makan tulang kan. Mana-mana tulang yang binatangnya disembelih dengan nama Allah, maka itu makanan jin. Sebab tu kita jangan makan tulang, jadi jin kita kan? Sebab tu makanan untuk saudara kamu daripada jin, daripada golongan jin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu jin makan tulang. Sebab tu Rasulullah bila
menasihatkan para sahabat apabila makan tulang, sisa-sisa daripada binatang, ikan ke, daripada lembu ke, kambing ke, maka jangan dibuang di tempat-tempat najis. Kan? Jangan dibuangkan di tempat najis. Kalau buang di pangkal-pangkal pokok, kan? Ataupun di tempat yang baik. Kerana apa? Kerana saudara-saudara kamu daripada golongan jin akan makan pula. Kerana jin Islam dia tidak akan makan binatang yang disembelih, yang dipotong atau dibunuh yang tidak disebut nama Allah. Dia tak makan. Dia sama macam hukum kita juga. Tinggal dia berada di alam yang lain. Jadi itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Cara beristinja. Cara beristinja ada dua. Paling afdal menggunakan air dan batu bersama. Guna batu dahulu, kemudian guna air. Boleh juga menggunakan daun kering atau tisu. Jadi ini yang paling afdal. Paling afdal orang beristinja, dia gunakan sesuatu yang kesat dulu. Kan? Macam kertas tisu ke, ataupun rumput yang kering ke. Kan? Menggunakan daun-daun yang kering ke, atau batu ke guna dulu, lepas tu guna air pula. Kalau macam ni kita tak mampu tuan-tuan. Memang kita tak mampu nak buat. Kan? Kita ni ambil jalan mudah. Maka jika perlu memilih di antara keduanya, tak boleh nak himpun dua benda dalam satu masa, menggunakan batu kemudian guna air, tak boleh himpun, maka yang paling baik ialah menggunakan air. Maka afdal menggunakan air. Tadi batu guna daun kering ke, rumput kering ke, tisu ke, tak boleh nak dihimpunkan dalam satu masa kita buat. Maka tak ada ni, yang paling afdal dari antara keduanya ialah menggunakan air. Itu paling afdal. Tidak disunatkan beristinja menggunakan air kemudian menggunakan batu, kerana perbuatan ini telah tidak mendatangkan faedah. Kerana jika telah menggunakan air, najis akan hilang. Jadi kalau kita nak istinja, jangan pakai air dulu. Kerana air ni sifatnya menghilangkan sesuatu. Kalau kita pakai batu, memang boleh tahan. Guna batu, sebab batu ni dihilangkan dulu. Kan, menghilangkan. Nak bersih betul, maka gunakan air. Itu cara yang lebih yang afdalnya. Kerana apa? Oleh itu najis telah hilang dan tidak perlu menggunakan batu, kerana air, batu dan alat-alat lain tujuannya untuk menghilangkan najis. Jadi kalau kita dah gunakan air, tak payahlah menggunakan alat-alat yang lain lagi. Tapi kalau sebelum kita menggunakan air, kita guna batu dulu, ataupun menggunakan kertas tisu dulu, itu maknanya adalah langkah yang paling baik. Cara yang terbaik. Kemudian disebutkan kepada kita syarat istinja, sah beristinja dengan batu ada 8. Kita nak menggunakan batu ada 8 syarat yang kena kita penuhi. Yang pertama, hendaklah menggunakan 3 biji batu. Maka batu di sini merujuk kepada setiap benda padat yang suci, dapat menyerap dan tidak dihormati oleh syariat. Jadi kalau kita nak menggunakan batu ni, maksud batu ni lah batu yang padat, dan dia ni suci, bukan kena najis, dan dia boleh menyerap. Kalau kita beli batu yang kita buat perhiasan kat rumah tu kan, tu batu licin yang orang letak dekat dia kan, dia tak boleh nak menarik, dia tak boleh nak menyerap, tak boleh nak menyerap sesuatu sebab permukaan dia licin. Jadi tak boleh guna. Dia naklah maknanya batu yang padat, yang suci, dapat menyerap sesuatu. Kita pergi kalau kat mana-mana kan, jumpa batu-batu yang ada di bukit-bukit tu, itu batu yang boleh menyerap kalau digunakan. Jadi benda padat tetapi ada najis tidak dapat menyerap, kerana
kerana halus atau rapuh, dan benda yang dihormati seperti buku, makanan dan lain-lain tidak boleh digunakan untuk beristinja. Benda padat, benda padat tapi ada najis. Tadi batu tadi ada najis, tak boleh kita guna. Dan tidak menyerap, tak menyerap, sifat dia tidak menyerap, maka ni disebutkan tak boleh. Haram menggunakan roti kerana ia makanan manusia, dan tulang kerana ia makanan jin. Jadi nak beristinja tak boleh dengan dua alat ni, kerana keharamannya, kerana kemuliaan di sisi manusia, dan kalau tulang kerana makanan daripada golongan jin. Haram menggunakan tangan, kaki atau benda badan haiwan yang masih hidup dan bersambung dengan haiwan tersebut. Ambil kaki kambing, kan, pinjam kaki kambing buat basuh kita. Ini tak senonoh, dia kata. Kambing kata, ini mana orang mau datang nak, kan, hilang akal apa benda dia kata apa. Jadi jangan, tak boleh gitu, kan. Jika ia terpotong atau bercerai, yang bersambung hukumnya haram. Dia masih hidup lagi, kaki tu bersambung dengan badan kambing tu, masih hidup, tu tak boleh. Dan jika terpotong atau bercerai daripada haiwan yang halal dagingnya, seperti kambing, lembu, dan suci setelah disertu, atau kulit bangkai yang telah disertu, maka boleh digunakan. Contohnya seekor lembu, dia kena langgar, mati dia. Maka matinya lembu tadi dengan sebab dilanggar, dia najis, kan, dia jadi bangkai, tak boleh makan. Tak boleh makan kepada, kita tidak boleh makan lembu tu tadi yang mati dilanggar, kerana dia najis, dia jadi bangkai. Adakah semua yang pada binatang tu kita tak boleh guna? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang tak boleh makan dagingnya, akan tetapi kulitnya boleh diambil faedah. Boleh ambil faedah. Kita sertu dia atau kita samak dia, maka dia dah boleh guna. Ambil kulit dia, kan? Kulit ada manfaat, kan? Kulit tu akan jadi, maknanya najis kalau sekiranya nak menghilang itu mesti dia sertu dia, disamak dia. Cara samak ni mungkin ada syarat-syaratnya. Menghilangkan daging-daging pada kulit dia, kan, selaput-selaputnya dia ni. Kemudian menggunakan sesuatu alat yang boleh menghilangkan bau dia. Jadi bila dah digunakan, hilang. Kalau dia kena dia basah, kulit ni bila kena air dia tak berbau dan telah disamak, maka bolehlah digunakan. Jadi tak semestinya binatang tadi bila kena langgar dia mati, kita buang semua sekali. Sebab tu Rasulullah kata yang tak boleh makan dagingnya, adapun kulitnya masih boleh digunakan. Dengan cara apa? Disamak kulit ni. Kecuali kalau binatang tu memang binatang yang haram. Contohnya, ustaz, yang tak boleh makan babi, kulit dia kita samak lah ustaz. Kulit babi disamak, dia tetap juga maknanya jadi najis, sebab asalnya najis, kan? Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Walahmal khinzir disebut di dalam ayat Al-Quran tu walahmal. Laham makna dagingnya haram. Takkan dagingnya lah, tak ada kulit. Maknanya mestilah kulit. Babi ni semua juzuk daripada anggotanya najis, kan? Kalau dibuat apa, disamak sekalipun kulitnya, dia tetap najis. Kecuali tadi binatang tadi, kalau lembu, kerbau, asalnya dia suci, sah makan pada segi syarak, tapi bila dia langgar, dia mati jadi bangkai, tapi kulitnya tidak najis kalau disamak. Jadi berbeza, kerana asal binatang tu tadi ialah suci pada syarak. Jadi tuan-tuan, berbeza tu kaedahnya.
Maka 8 perkara itu jika beristinja menggunakan batu sahaja. Ini kita sebut tadilah. Dengan batu tadi ada 8 perkara tadi. Hendaklah menggunakan 3 biji batu. Banyak-banyak kita ni istinja guna 3 biji batu. Caranya macam mana? Menggunakan 3 biji batu dan mengusap najis pada setiap batu. Jika najis masih ada setelah menggunakan 3 biji batu tersebut, maka wajib menambah lain sehingga najis tersebut dapat dihilang. Sunat menggunakan batu dengan bilangan yang ganjil. Contohnya ambil 1 biji, 1, 3, 5 dan sebagainya. Contohnya ambil 1 biji, boleh juga 1 biji. 1 biji ni dia ada beberapa penjuru. Contohnya katakan ini, sapu ni maka belah najis, pusing sebelah. Ada sapu belah sebelah. Mungkin di sini ada lagi, boleh guna. Mungkin di sini boleh juga dengan 1 biji. Ataupun tak nak guna 1, tak nak guna 1 biji, sapu je buang, ambil 1 lagi, sapu lagi buang. Boleh juga dengan bilangan yang ganjil. Tengok kaedahnya. Nak guna 1 pun boleh, tapi penjuru-penjuru yang berbeza-beza. Jangan tempat yang sama, kerana tempat yang sama tu telah jadi najis. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian boleh juga menggunakan 1 biji batu dan mengusap sebanyak 3 kali usap dengan 3 permukaan batu. Jika najis boleh hilang dengan cara ini, sudah cukup dan tidak semestinya menggunakan 3 biji. Jadi sama ada menggunakan 3 biji dengan bilangan yang ganjil dengan 1 batu sekali usapan, ataupun dengan 1 biji dengan 3 kali usapan. Kan, dengan tempat permukaan yang berbeza-beza. Okey. Kemudian yang ketiganya, menggunakan 1 biji batu untuk mengusap sekali usap di tempat najis, kemudian batu itu dibasuh dan dikeringkan. Ini lama pula jawabnya. Nak tunggu basuh, nak tunggu kering. Tapi nak tunjukkan dalam fiqh ni, dia sebut mana tu benda yang boleh dibolehkan. Tadi batu tu dah bernajis, kita basuh dulu, keringkan dulu, guna balik. Kan? Kemudian batu itu dibasuh dan dikeringkan, guna lagi batu tadi untuk diusap. Usapan seterusnya dengan cara yang sama. Cara ini boleh dan sah istinja. Ini nak sebut kata boleh. Pada syarak hukumnya boleh. Sama ada 3 batu yang berbeza, atau guna 1 batu pada penjuru yang berbeza, atau guna 1 batu, lepas habis usap sekali, pergi basuh dulu, keringkan, pakai balik. Begitulah cara ini. Maknanya syarak membenarkan. Tiga cara ni syarak membenar. Okey. Seterusnya yang kedua, yang dikatakan dengan batu ada 8 perkara tadi. Yang kedua, hendaklah batu boleh membersihkan tempat najis. Maka tempat najis ini disebut apa? Iaitu merujuk kepada lubang dubur yang tertutup ketika berdiri, kepala zakar, makna, dan bibir kemaluan perempuan. Ini yang dimaksudkan tempat najis tadi. Jika setelah mengusap dengan usapan wajib sebanyak 3 kali belum dapat membersihkan tempat itu, wajib ditambah usapan itu sehingga bersih. Jadi ini tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kaedah kalau kita tidak menggunakan air, menggunakan batu, begitulah kaedahnya. Supaya ini kita faham tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jangan kita kata, ustaz, zaman sekarang mana ada orang pakai batu lagi ustaz? Mana ada orang pakai batu? Orang basuh tangan pun sekarang dah tak pakai air, pakai tisu basah aja. Jangan tuan-tuan. Hukum tetap hukum. Dia tidak akan berubah sampai bila-bila. Kan? Kerana orang tak ambil beratlah masalah-masalah hukum ni, maka jadi macam-macam perkara. Dia jadi macam-macam perkara. Sebab orang tak ambil berat masalah hukum.
Tuan-tuan orang tak nak ambil tahu. Sehingga orang boleh meninggalkan solat, tak mau semayang. Sebab apa? Ustaz, nak semayang macam mana? Saya ni berbalut. Satu badan berbalut macam mumia, dia kata. Macam mana nak ambil wuduk? Sebab tu saya tak semayang. Semayang kan wajib. Selama mana dia berakal, selama mana dia telah sampai balik, wajib semayang. Tak boleh kena air, ada cara lain. Dengan bertayamum. Tayamum tak perlu pakai air. Bertayamum. Ustaz, tayamum pun tak boleh Ustaz. Semayang aja. Semayang menghormati waktu. Semayang tak boleh tinggal. Hari ini orang meninggalkan solat dengan cara yang mudah. Air ada. Kalau tak boleh kena air, boleh guna debu. Tapi orang tak semayang. Meninggalkan solat dengan cara yang mudah. Atas sebab-sebab yang tertentu. Majlis kahwin tak semayang. Sukan tak semayang. Sukan berlari boleh, semayang tak? Duduk di hospital tak semayang. Makan boleh. Makan boleh. Bawakan tray makanan habis. Orang yang bawa makanan tu lapar juga kau ya. Habis. Siap tanya malam ni menu apa? Tanya menu pula. Semayang tak? Bagaimana tuan-tuan? Berjalan daripada utara ke selatan boleh? Semayang tak? Orang meninggalkan semayang dengan cara yang mudah. Kan? Alasan dia kata tak bawa telekong, alasan kata seluar kotor. Tak? Alasan dia kata, saya punya spender ni tadi saya buang air kecil, macam keluar lagi air kencing. Bukan suruh basuh satu spender tu. Basuh tempat yang kena najis. Jadilah suci. Gunalah balik pakailah balik spender tu kan. Tapi orang tak nak semayang, dia kata tak boleh Ustaz, spender dah kena air kencing. Kat mana kena air kencing? Satu spender kena air kencing. Itu bukan kencing nama dia. Itu pelik, tuan-tuan. Kena yang tempat kena air kencing, basuh je lah tempat yang kena air kencing tu. Air spender tu basuh. Hilangkan najis. Caranya mengalirkan air. Dah. Perah bagi kering, pakai balik, jadilah sah semayang. Tapi orang tak nak semayang. Ini masalah yang timbul, tuan-tuan. Bab mengambil ringan tentang masalah solat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tengok ni cara ni kan. Kemudian hendaklah najis tersebut ketika mana nak mengguna batu ni, najis tu belum kering lagi. Dia belum kering. Tidak boleh menggunakan batu jika najis sudah kering semuanya atau separuhnya kering, kerana batu tidak dapat menghilangkan najis yang sudah kering. Jika keadaan seperti itu, wajib menggunakan air. Jika ia kering kerana dapat dihilangkan dengan batu, maka boleh menggunakan batu. Jadi tuan-tuan, syarat nak menggunakan batu ni ketika mana beristinja, dengan syarat najis tu belum kering lagi. Kalau dah kering, kena guna air ya. Tapi kalau sekiranya disebutkan dengan batu tu boleh menghilangkan najis yang kering tadi, maka hukumnya adalah harus menggunakan. Kemudian yang keempat, hendaklah najis tersebut belum bergerak ke tempat lain. Ni jenis makan pasambur, merebak habis. Kalau buang najis tu merebak kan. Orang sakit perut dia merebak dia habis. Dia nak beristinja menggunakan batu, dia tak boleh keluar daripada hasyafah. Hasyafah ni makna kalau kita duduk ni, dia keluar daripada lubang dia tu. Ini sampai dah kena ponggong-ponggong dah kena. Itu tak boleh pakai batu lagi. Berapa banyak batu kau nak kaut? Sepongkis.
Dia tak boleh tuan. Atau kena air. Ada. Dia tu. Dia jangan syarat dia tidak keluar daripada hasyafah dia. Kalau dah keluar daripada hasyafah, maka kena guna air. Kan? Tu dia kata, maksudnya dia tidak kena pada tempat lain, kepada maknanya kepala zakarnya, ataupun bibir faradnya, ataupun lubang duburnya. Jika sudah lebih daripada 3 tempat ini, maka wajib menggunakan air. Dia tak boleh merebak lah. Kan? Itu syarat nak menggunakan batu. Dan yang kelimanya, hendaklah najis tersebut tidak bercampur dengan benda lain. Maksudnya tidak bercampur dengan benda basah seperti air, ataupun air kencing, ataupun kering, sama ada najis seperti ini tahi binatang, ataupun suci seperti debu. Jika ia bercampur dengan benda basah, maka wajib menggunakan air selepas menggunakan batu. Jadi dia tak boleh bercampur lah tuan-tuan. Dindak maknanya sebelum menggunakan beristinja dengan batu tadi, maknanya kita belum basuh dengan air lagi. Atau dah bercampur dengan debu dah. Kita guna debu contohnya maka pada waktu itu ini tidak membolehkan, tidak terangkat lagi, melainkan mesti guna air dah. Kan? Kalau kita dah basuh dulu air, lepas tu gunakan batu pula, atau guna kertas tisu pula, itu semua tak boleh lagi dah. Keenamnya, hendaklah najis tersebut tidak berpindah dari lubang dubur dan hasyafah. Tadi seperti mana yang disebut tadilah. Kemudian hendaklah najis tersebut tidak terkena air. Ini yang ke-7. Dan yang seterusnya, hendaklah batu yang digunakan itu bersih. Bukan daripada yang terkena najis ataupun batu itu bernajis. Kata tatimah, jika beristinja menggunakan air, sunat membasuh kubul dahulu. Ni kita jarang ambil cerita ni tuan-tuan. Kalau beristinja, kalau kita beristinja, buang air besar, buang air kecil, maka dia kata apa? Ni penting ni, tatimah ni benda yang penting. Tidak menggunakan air sunat, makna sesuatu yang disuruh. Basuh kubul. Kubul tu apa? Yang depan dulu. Kemudian barulah dubur. Hari ni kita tak tahu punya. Kan? Rupanya sunat kalau kita beristinja tadi, buang air kecil, buang air besar, dalam satu masa basuh dulu kemaluan, kemudian basuh makna kemaluan yang belakang. Dubur tu termasuk kemaluan jugalah. Kalau sentuh kan batal. Kalau orang yang ada wuduk kan batal. Kan? Jadi tuan-tuan, kalau kita tak belajar, kita tak tahu benda ni. Kan? Jadi kita kena ambil ingatan, insya-Allah. Adab-adab ketika mana buang air kecil, dia buang air besar. Islam ni penuh dengan adab, tuan-tuan. Ini nak tunjukkan Islam ni adalah agama yang penuh dengan akhlak. Akhlak. Sebab tu Rasulullah apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Makarim. Tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan maknanya makarimul akhlak, untuk memperelokkan, memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima, nak sempurnakan akhlak karimah. Masuk tandas, walaupun masuk tempat bernajis, tempat yang cemar, akhlak ada juga. Ada akhlak. Walaupun di tempat yang cemar, tempat yang kita kata bernajis, tempat kotor, kan? Makruh makan dalam tandas, nak baca Quran tak boleh, kan? Membawa sesuatu yang mulia tak boleh. Tapi ada akhlak, tuan-tuan. Macam mana akhlak ni berlaku? Macam mana boleh tahu? Sebab para sahabat tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika mana Rasulullah qada hajat, para sahabat perhati, tengok sampai begitu sekali. Ittiba'us sunnah, para sahabat ni nak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita ini tak tengok, kita dengar amal. Antara adab-adab yang perlu dijaga kita buang air kecil dan air besar, tidak menghadap kiblat. Kalau sekiranya buang air besar di tempat yang terbuka, jangan menghadap kiblat. Dan tidak membelakangkannya apabila berada di tempat yang terbuka seperti padang atau di dalam semak. Jangan menghadap kiblat. Haram juga menghadap kiblat atau membelakangi jika ada dinding tetapi jarak di antaranya dengan dinding itu lebih daripada 3 hasta. 3 hasta ni ni daripada tempat kita berdiri tu, tempat berdiri semayang tu, dengan satu lagi tempat berdiri tu 3 hasta. Kan? Lain yang kita berdiri tu, ibu-ibu berdiri tu ada saf tu, sampai ke saf yang depan tu 3 hasta. Ni 1 hasta, tambah lagi 2 lagi. Bermakna kalau sekiranya orang semayang berjamaah, saf tikar imam ni jauh lagi pada tempat saf tadi, jarak lebih daripada 3 hasta, tak sah semayang, tak sah berjamaah, sebab lebih daripada 3 hasta. Di antara satu jamaah kepada satu saf kepada satu saf, jangan lebih daripada 300 hasta. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kita dengan Pak Imam jangan lebih daripada 3 hasta. Tu tuan-tuan, kadang-kadang saya pergi ada tempat tak? Pak Imam punya tikar kami jauh lagi, lebih daripada 3 hasta. 3 hasta ni dikira daripada tapak kaki jemaah. 1, 2, 3. Dengan tapak kaki imam diri kat mana? Kalau lebih, maka tak sah berjemaah. Jadi ini dikata apa? Sekiranya orang dia qada hajat di dalam bilik, contoh bilik, ada bilik, antara dia tempat qada hajat tu dengan dinding lebih daripada 3 hasta, maka tak boleh membelakangkan kiblat. Dia kena pusing. Tapi kalau dinding tu rapat dengan dia, di antara dia tu dengan badan dia dengan dinding tu hanya 2 inci ke, kan, atau sejengkal ke, tak ada masalah, walaupun menghadap kiblat. Dia tuan-tuan. Ataupun dinding, dekat dinding tetapi dinding itu rendah dan tidak sampai 2/3 hasta. Ada dinding tapi dindingnya rendah. Tuan-tuan kalau pergi ke China, pintu tanda tak tutup, pakai kain. Seriau nak buang air tuan-tuan. Sebab dia mazhab. Tapi walaupun tak ditutup, dia punya kain penutup depan tu, kalau kita duduk melepasi kita lebih daripada 2/3 hasta. Kita duduk tak nampak, kepala pun tak nampak. Jangan singkap sudah. Singkap memang nampak. Kita masuk macam tu tak jadilah. Suruh orang jaga, jangan kau pula yang buka pula. Tu pergi kat masjid-masjid tua Cina kita pergi kan. Kita tengok masjid ni memang tu ribuan tahun dia punya usia dia. Tengok masuk tandas, pipe tak ada, semua main pakai macam kita apa tu, orang jiru pokok tu apa nama dia? Bukan gayung. Kalau orang jiru pokok sayur-sayur kat batas tu pakai apa nama dia? Apa jadi orang semua tak ingat. Alamak, kan? Apa nama saya pun tak tahu benda tu apa namanya kan. Dekat sana diguna plastik, macam benda tu plastik. Pakai tu lah. Ambil air kat luar masuk dalam. Apa nama pun kita pun tak lupa, dah lupa lah tuan-tuan. Sebab dah tak pergi kebun kan. Jadi gitu tuan-tuan. Masuk semua pakai bawa tu. Senang kan. Pipe tak ada kat dalam. Susah kita kan. Tapi mazhab dia begitu, tak ada masalah. Kan? Semua tutup, pintu tutup dengan kain. Gantung kain. Jika semua syarat ini dipenuhi atau dia berada di dalam tempat yang memang disedia untuk membuang air seperti tandas, tidak haram menghadap kiblat atau membelakanginya,
walau bagaimanapun disunat tidak menghadap atau membelakangi kiblat apabila membuang air di dalam bangunan. Di dalam syarah kita tambih Imam Nawawi mengatakan taklil itu sebab yang sahih ialah apa yang dijelaskan oleh Qadhi Husain Al-Baghawi dan sebagainya. Maka oleh kerana wajib menjaga keagungan arah kiblat dan tempat yang terbuka. Tempat terbuka lebih-lebih lagi. Sebab tu tuan-tuan, bila kita nak buat rumah, tengoklah arah kiblat dulu. Pastikan tandas kan. Walaupun kita buat tu di dalam bangunan, tandas tu dalam bangunan, tapi rumah orang Islam ni, dia ada maknanya tandas Islam ni. Ciri-ciri tandas Islam tu macam mana? Bila buat rumah, pastikan ciri-ciri tu, tandas tu berciri Islam. Bukan maksud berciri Islam tu yang ada Quran. Maksudnya apa? Tandas tu jangan menghadap kiblat. Kita dah boleh rancang dah. Itu namanya rumah yang berciri Islam. Ruang tamu rumah yang berciri Islam macam mana? Kalau tetamu duduk depan, dia tak nampak kalau ahli keluarga sebelah sini. Tu tetamu. Itu rumah ruang tamu yang berciri Islam. Tak bercampur antara tetamu orang yang bukan mahram dengan yang dalam rumah. Mana anak-anak kita tak pakai tudung, tak apa kan. Jadi tak nampak. Sebab tu kita kena pastikan. Nampak rumah ni pun dia ada aurat, tuan-tuan. Rumah orang Islam ni dia ada aurat. Kan? Macam mana kata rumah orang Islam ada aurat? Kalau tetamu datang rumah, tak nampak isteri kita buat air kat dapur. Ada. Sebab tu kita kena tahu. Kan? Masuk dalam tandas contohnya, ada aurat. Bila masuk dalam tandas, bagaimana tandas orang Islam? Ada aurat dia. Jadi ini kita kena pastikan, tuan-tuan. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada bicara yang akan datang, sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.